Okay, so apa-apa pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and selamat sejahtera pada kamu semua. So hari ni kita punya kelas studio kita, saya mau kepada briefing lah sikit berkaitan apa requirement yang perlu kamu buat untuk task 2. Okay, so tak apa, kita tengok dulu kamu punya soalan. Soalan yang orang kata task 2 punya requirement yang kamu perlu dapatkan. Okay, so your project 2 is the visual side. 10 markah, tak banyak pun 10 markah sebab dia kerja berkumpulan satu kelas so ada 23 punya orang student punya item dan nanti saya kalau boleh nak kamu bagi-bagi lah kerja tu. Less is more. Objective is demonstrate communication and teamwork between members through assessment on the site and technical drawing. Kat sini memang mencabar sikit lah. Sebab apa? Sebab kamu masing-masing berada di tempat yang berbeza-beza. So saya nak tengok kamu punya teamwork kamu tu. Macam mana kamu nak manage kamu punya members dapatkan data masing-masing. Sebab itu kamu punya orang kata challenge. Kamu punya memang tak boleh buat apa lah. Memang anda bawa PKP kan. Itu orang kata benda yang paling best lah, mencabar sikit. Okay, so your task by using the visual site distribution to you and it is found that several potential site to be revelation and development. So saya rasa kamu dah familiar dengan task C. Kelas kamu kelas G kan, G berada di front leg lah task C UiTM. So saya rasa kamu dah familiar kot dengan situasi pemandangan yang ada di situ So memandang kamu tidak boleh pergi ke sana, macam mana kamu nak dapatkan data? So kena gunakanlah application yang ada di dalam komputer ataupun di dalam internet lah. Contoh seperti menggunakan Google Earth, Google Map, lepas tu apa lagi? Boleh gunakan lagi Google Street. Tapi kalau Google Street tu ada limitation lah, sebab Google Street dia kata straight kan, dia jalan besar je lah kamu boleh nampak. Tapi yang berada di dalam track, macam track untuk jogging tu tak dapatlah kamu nak tengok kan. So yang tu kamu kena tengok daripada Google Map atau Google Earth. Selain daripada itu juga kamu boleh juga gunakan geospatial punya software yang kamu boleh dapatkan daripada geospatial daripada ataupun GIS negeri Perak punya. So kamu boleh tengok kat situ. Alright. Okay, within radius 200 meters you are required to evaluate your site potential technically, graphically according the information yang perlu kamu masukkan dalam kamu punya site analysis punya data. Saya rasa kamu dah familiar sebab setelah semester kamu dah buat site analysis dekat UiTM Shah Alam kan? Dekat Lumut. Tak ada. Yang Lumut design semester lepas. Tak ada. First time design. Oh, ni first time design. Okay, so kalau first time design tu tak apa. Ini kamu ikut je follow ni. Apa requirement yang perlu ada dalam kamu punya site analysis. First yang perlu ada adalah site background kamu. So site background kamu ni apa yang perlu ada key plan, location plan and site plan. Identify key plan tu apa, location plan tu apa, site plan tu macam mana. And then existing site plan. Existing site plan tu plan sebelum ni ada ke tidak? Alright. Sebelum orang kata dia dijadikan tempat rekreasi kan. So sebelum tu dia apa? Ada Okay, so site location kamu kena tahulah apa sekarang site location pandangan atas ataupun kalau lagi bagus kamu dapatkan dia punya GPS je. GPS dia punya apa orang kata nak ambil GPS tu pun kamu ambil titik tengah site location kamu. And then topografi ni dia mau pada muka bumi tu macam mana. Kalau saya tengok kat sini topografi
untuk kamu punya site ni dia ada kawasan yang tinggi, dia ada kawasan yang datar, dia ada yang kawasan yang di bawah air. Maksudnya di bawah level paras air lah. So kamu kena identify tu dia punya topografi dia. So dia ada kawasan berbukit, kawasan landai dan kawasan berair. Okay, so vegetation tu macam biasalah. Boundaries tu dia punya sempadan dia. Sempadan dia, vegetation tu apa pokok-pokok yang ada di situ. Public utilities, apa public utilities yang paling dekat dalam untuk 200 meter tu. Apa yang ada di situ, public utilities yang ada. And then access and traffic flow, cultural circulation, environmental condition dia macam mana, lepas tu site constraint, adjacent building, local authority requirement. Kalau tempat kamu tu memanglah confirm lah dekat requirement authorities, local authorities Perak Tengah punya lah kamu kena dapatkan. So limitation ni apa, limitation from regulation, ni kamu kalau boleh dapat, kalau tak boleh dapat cuba dapatkan lagi tu sebenarnya. Cultural and traditional aspect, building activities and historical aspect. So requirement yang perlu ada adalah presentation buat kamu bersaiz A0. Report of the all site studies in A3. So kamu ada dua task kat sini. Satu, your presentation board dalam saiz A0 dan report of all site studies, maksudnya dalam saiz A3. So kalau boleh dalam saiz A3 tu mungkin buat dalam Word lah kot, ataupun PowerPoint lah, atau terpulang kepada kamu. Tapi dalam saiz A3 lah, by slide. Sebab kamu tak boleh nak print out kan, jadi saya nak dalam soft copy lah. Clear yang tu? Jelas. Okay, kat sini saya dah nampak. And this is your plan tasik kamu lah. Ni saya ambil daripada Google. So ini adalah kawasan kamu. So identify lah. Kalau boleh jadikan dia 3D ke, 3D ke, tengok macam mana. Identify site analysis kamu dalam 200 meter. Kalau boleh saya nak kamu kalau kamu pergi ke dalam Google Earth tu kan, cuba kamu try ambil satu benang ke apa ke kan, kamu tengok dia punya kat situ dia tulis 100 meter scale kan, so benang tu kamu lilit dekat dia punya track tu kan, lepas tu kamu ukur ukur panjang ni berapa. Kalau panjangnya dalam 10 cm okey, so kamu ada scale 1/100. So kamu boleh agak lah panjang dia sebenarnya berapa track tu. Maksudnya 1/100, maksudnya kalau kamu punya bila dah kira 10 cm, maksudnya panjang dia adalah 1 km lah. Macam itu. Boleh Boleh tak? Boleh. Okey, so kamu bagi-bagilah kerja. Kat sini saya nampak kat sini ada kawasan lake, sini ada kawasan rekreasi, sini ada kawasan banyak vegetation. So vegetation tu siapa yang dapat tu saya rasa vegetation berat sikit lah. Maksudnya kena bagi 2 atau 3 orang lah yang akan buat vegetation. Sebab orang yang buat vegetation ni dia akan identify jenis pokok tu ada berapa banyak. Pokok yang dalam air lagi, pokok yang identify. So tak apa, saya ada rakam video, nanti rakam video melalui handphone hari tu. Nanti saya bagi.
Okay, so yang ini clear kamu punya area. Lepas tu boundaries kamu, kat dalam boundaries kamu tu, lepas tu ada adjacent building. Adjacent building faham apa adjacent building? Tak. Adjacent building tu adalah bangunan yang bersebelahan. Oh, Kamu punya sepadan, kat sepadan kamu tu sebelah je tu bangunan apa? So kena identify lah. Identify. Sir, Hmm. kalau dalam projek masa depan ni maknanya adjacent building bangunan QS lah. Kalau itu yang belah kiri, kalau yang belah kanan belah dia kena ada 4 side lah. Kalau belah jalan sana, kamu juga tahu dah berdepan jalan tu apa. Paling maksudnya dia boleh cover untuk 200 meter. Oh, okay, sir. So kamu nanti kena dekat dalam site kamu ni. Mana tadi? Plan ni. Boleh pula yang ni. Kamu kena dah buat satu bulatan. Macam bulatan lah yang dia cover dia punya range dia 200 meter. Kamu ambil titik tengah. So kamu buat bulatan. Dan dia akan nampak lah bangunan yang berdekatan dengan dia. Sekejap saya tengok nota yang ni ada dapat tak? Nota PowerPoint, nota yang ni. A Guide of Site Analysis. Dapat tak? So nanti agak ada. Salah jadi saya. So kamu nanti sedikit. Okay. So nampak yang bulatan tu kan? Nampak yang bulatan Okay, so nanti bulatan tu kamu kena buat lah titik tengah. Nanti kamu dapatkan apa yang dalam range bulatan tu. Agak-agak lah kalau dalam 200 tu kan. Apa yang berada di situ, itulah orang kata adjacent building yang terkena. Apa yang orang kata elemen, structure ataupun benda-benda
facilities yang termasuk dalam apa kata kamu punya range kamu tu. So, itu yang kamu kena masukkan di dalam tu. Macam ni kalau dia termasuk dekat Pak Guide UiTM kan. Dia punya range tu termasuk dekat dalam Pak Guide UiTM. So Pak Guide UiTM punya postguard tu adalah salah satu utilities ataupun bangunan yang termasuk dalam range site analysis kamu. Faham tu? Alright, so yang tu ni tak apa, dah boleh baca kan Guide to Site Analysis kat sini sangat penting. Saya rasa nota ni pun dah complete dah sebenarnya. Kalau kamu follow apa yang requirement yang ada kat sini, awak kot, boleh kot kamu punya tu dah okey. So yang ni location, information, climate tu semua kena ambil. Climate tu macam mana kau dapat? Climate cuaca. Weather Cuaca. Kamu boleh tengok orang kata Ustaz apa orang kata statistik cuaca kebangsaan ke ataupun Perak punya orang kata statistik punya orang kata ujian lah, apa anda bawa apa saya lupa. So kamu boleh check kat situ. Kalau handphone pun boleh kalau saya. Kalau handphone kan ada, kita boleh ada kita dekat mana kan. So kita boleh tengok hari ni suhu berapa, kan. Kadang-kadang boleh. So kat sini diagram lah mainkan peranan kalau nota ni diagram lah. Kamu menggunakan dia punya arrow tu macam mana nak menunjukkan itu bangunan. Ni yang ni penting sebenarnya. Yang ni adalah untuk vegetation, yang ni adalah untuk contour. Topografi kan. Yang ni adalah access. Access. Ataupun traffic. Yang ini mungkin udara. Ventilation. Ventilation udara punya ventilation. Yang ni apa? Yang ni apa? Kena identify. Ni mungkin public punya building lah. Dia seperti ni. So kena identify lah. Arrow tu memainkan peranan juga. Dan kalau boleh kamu cuba try tengok dekat internet macam mana orang buat site analysis punya board. Alright. So yang ni adalah tadi the site apa yang yang ni apa orang kata sun orientation. Sun orientation mesti ada pukul berapa. Kalau boleh kamu ambil tiga waktu lah, pagi, petang, pagi, tengah hari dan petang. So, kita boleh tahu dia jatuh ke mana. Dan itu kena buat juga. Yang ni flow angin so banyak macam-macam lah kita boleh nampak kat situ. So guys, yang ni salah satu contoh lain presentation analysis yang ada. Macam mana dia mainkan colours, dia mainkan arrow, dia main colours, dia main shadow daripada ni. Ini salah satu contoh lah site analysis yang perlu kamu buat. Okay, so yang this is one some tips idea yang in the presentation site analysis. First, give the overview of the site and the information you have found. Maksudnya assume yang kamu punya klien tu tak tahu apa. Macam mana kamu nak yakinkan klien kamu inilah site-nya. Kat site ni sebenarnya ada apa? Site ni ada apa sekian-sekian. Ni lokasinya. Kalau kamu cakap ini kawasan ni ada track orang kata track jogging, kamu kena menonjolkan track jogging tu. Kat sini ada lake. Lake tu macam mana kamu nak main colour kan dia. Nak menunjukkan colour. Kalau saya klien, saya tengok sini klien, sini ada kawasan sini berbukit. Macam mana kamu nak tunjukkan kawasan tu bukit? Kamu buatlah dia punya line-line topografi. Sini ada pokok-pokok. Macam mana kamu nak buat pokok yang kata pokok yang tinggi, pokok yang rendah,
Kan macam mana kamu nak identifykan benda lah tu. Lepas tu apa lagi? Show some of the photograph of the site. Maksudnya kamu masukkanlah gambar-gambar apa, tong sampah ke apa ke, ada pagoda ke, benda-benda cerita kamu guna, pagoda kan. Okay, and then ada give more detail about the element of your analysis that you feel will be important in your design process. Dan kamu rasa penting, bagus, maksudnya yang perlu ada dekat kamu punya site tu, kena masukkan detail elemen-elemen yang perlu ada. And then make sure you include image and sketches from the site, photography dan lain-lain lah. Lepas tu present any relevant data found, climate, sun, keep data clear and concise, and don't bore everyone with the complicated graphic. Make sure your own chart of the table that pick up all the important information. And then present your sun path and angle as some sort of the annotation drawing. Maksudnya flow je lah kena tunjuk. To make sure, tapi nak tunjuk tu kamu kena ada skill sikit lah sebenarnya. So sebelum ni ada kan dia punya cara-cara dia yang mana dia buat macam ni kan, menunjukkan subrotation macam mana tu. Kadang bila terlalu banyak dia akan pening sikit. So okay lah tu kita saja yang untuk ya ada baru nak masuk. Okay, so yang tips-tips tu kamu boleh baca daripada nota Puan Zorana kan. Yang masalah yang saya nampak kat sini bagi kerja tu lah, so leader lah nanti. So far dah ada data lah? Belum sir. So next week kalau boleh saya nak mungkin besok next week dah ada kot yang boleh present data yang kamu dah jumpa, yang dah dapat, kamu dah buat ke dalam bentuk apa, sketch dulu ke macam mana. Kalau boleh dalam bentuk sketch lah, boleh dalam bentuk sketch, sebab benda tu sketch kena sketch lah, dalam kertas ke, ataupun kamu dah boleh start buat pakai macam mana lah, macam sampai boleh. Yang penting kamu punya, orang kata, nak buat SWOT analysis tak? SWOT analysis nak buat tak? Kelas kamu kena buat SWOT analysis tak? Oh, tak ada. SWOT analysis. SWOT. SWOT. Pernah dengar. Pernah dengar? Pernah dengar. Okay, so kat SWOT analysis tu dia ada dia ada strength, dia ada weakness, dia ada opportunity dengan threat. So kalau boleh benda tu yang kamu kena buat dulu. Kat kamu site kamu tengok, kamu masukkan SWOT analysis tu lah. Strength, weakness, opportunities and threat, masukkan. Cari, buatkan dalam bentuk list. Kalau kamu Google kat dalam internet tu banyak contoh-contoh SWOT analysis tu. Apa yang dikatakan strength, apa yang dikatakan weakness, apa yang dikatakan opportunities tu dengan threat tu kamu identify lah, dan dari situ kamu pecahkan. Kalau kawasan sini berbau bau tu busuk, so bau busuk tu kamu masuk kat dalam weakness kan. So kalau strength ni apa? Strength sini bagus sebab dia view dia cantik, masuk kat dalam strength. So kamu kalau boleh minggu depan saya nak tengok dulu yang SWOT analysis ni dah siap bersama dengan
sketch keseluruhan kamu punya site layout kamu. Saya tak nak gambar internet, saya nak kamu buat. Boleh sketch? InsyaAllah. Boleh yang tu tugas orang yang pertama lah. Dua orang ni. Bukan orang pertama lah, maksudnya siapa yang kamu lantik untuk buat soal analisis, siapa yang kamu lantik untuk buat sketch untuk site analysis. Site punya location, site lah. Site layout. Boleh tak? Boleh. Boleh. Lepas tu mungkin ada yang bahagian physical structure, tu dah boleh buat kerja. Ada yang bahagian facilities lah. Kan? Yang tu kamu maksudnya dia dah start buat masing-masing. Next week kalau boleh, kalau siapa yang maksudnya bukan itu aja, maksudnya siapa yang dah ada kita dah boleh tengok. Clear tak? Okay. Jelas. Ada soalan tak? Meeting. Apa? Record tak meeting? Saya record? Nanti saya hantar link je. Ada apa lagi tak soalan nak tanya? Sebab next week saya boleh nak tengok lah. Submission bila? Submission bulan 5 Jun kan? Okay. 9. Submission 5 Jun kan? Lepas raya. Submission 5 Jun. Memang je. Tahu tak? Saya melalui site analisis saya sekejap analisis site. Itulah. Tak apa, saya cari. Nanti kalau ada masa, kalau saya jumpa nanti saya bagi tunjuk contoh yang saya pernah buat dulu. Tak ada. Kalau ada apa-apa itu je. Apa ni? Soalan tak? Ada Ada. Blur ni semua momentum semua tak ada. Kalau tidur ni. Habis lah tu. Kurang bala lah. Kalau tak ada apa-apa, itulah saja kot. For today's, saya rasa kalau tak clear, kamu boleh tengok soalan. So kita sambung balik apa kita cakap lah requirement yang diperlukan. Nak lagi jelas, kamu boleh tengok dekat slide presentation untuk apa tu, a guide to site analysis tu pun
berguna, sangat berguna. So kamu boleh follow dari situ je pun boleh. Cuma cara nak orang kata arrangement tu yang bermasalah sebenarnya bagi tamu lah, bagi saya lah. Tapi itu sebagai orang kata kamu punya, memang kamu punya task kamu lah. Kita bekerja di dalam orang kata online kan. Tu kamu punya risiko kamu macam mana. Tapi at the end kalau boleh tak nak ada isu lah. Tak nak ada isu maksudnya yang ni tak buat tadi saya tak boleh nak buat. Maksudnya kalau kamu ada komitmen dengan orang kata management yang bagus terhadap orang kata tugasan yang diberi, maksudnya kalau tu kena lantik seorang ketua lah yang orang kata manage, yang dia akan orang kata to make sure dia punya student, dia punya group members satu kelas 23 orang ni buat kerja sama masa masing-masing. Kalau maksudnya kalau dia step submit je terus kat dia yang tukang kumpul dan dia yang akan juga tukang yang akan buat edit untuk presentation buat. Ada dua kan, satu dia tu, mungkin ada juga yang akan collect untuk buat report. Dia yang tukang edit. Ada kamu nak manage tu boleh kot, kelas kamu tak ada masalah kot. Boleh saya percaya kepada kamu. Saya dah percaya sudah saya minta kamu otak lah. Right. Alright, tak ada apa-apa, itu sajalah for today's. Nanti selamat buka. Selamat buka, sir. Selamat buka